Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita jumpa lagi pagi ni dalam sesi sembang-sembang santai Asia bersama dengan sahabat-sahabat di FB. So hari ni kita nak sembang-sembang berkenaan dengan mindset orang kaya, iaitu matlamat yang jelas lah, matlamat yang jelas. Okey, so sesi sembang santai Asia ni so memang Asia fokus macam mana nak menguruskan kewangan. Okey. So kita cerita-cerita pasal kewangan, tapi fokusnya adalah maknanya contoh Asia gunakan tools emas untuk kita nak meningkatkan pengurusan kewangan dengan lebih baik lah, supaya wang yang kita ada, okey, wang memang bermulanya pada wang kan, wang yang kita ada boleh memberi manfaat kepada kita lah. Okey, manfaat kepada kita tu boleh beri manfaat pada dunia dan akhirat lah kan. So matlamat kita, ni matlamat kita apa? So matlamat untuk perkongsian Asia ni adalah matlamatnya nak beri ilmu, okey, apa yang sedikit ilmu yang Asia ada, yang Allah berikan kepada Asia melalui pembacaan buku, melalui bertalaki bersama guru-guru kan. Okey, so ini salah satu buku iaitu Wang Emas Bertahan Ketiga Gawat. So yang buku ni dia tidak hanya menceritakan tentang emas semata, tapi memang emas ni akan boleh membantu kita untuk meningkatkan pengurusan kewangan dengan lebih baik lah. So macam mana kita nak menggunakan emas untuk kewangan kita boleh jadi lebih baik. Okay, itu aim Asia lah, untuk memberi lebih ilmu kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan ilmu pengurusan kewangan menggunakan emas. So tools lain macam contoh Asia ada selitkan lah tools berkenaan dengan contoh kata hartanah kan. So hartanah, macam mana nak gunakan hartanah, tapi secara layer macam tu sajalah, sebab Asia bukan pakar melalui hartanah. Okay, tak ada kepakaran langsung lah kita kira kan. Cumanya dari segi emas ni ada sedikit ilmu lah yang Allah bagi, jadi bolehlah berkongsi dengan sahabat-sahabat di luar sana lah. Okey, dan juga pasal kewangan ni saya baca berkenaan daripada buku Cash Flow Quadrant daripada tulisan Tuan Robert Kiyosaki. Dan juga Misi Bebas Hutang. Buku Misi Bebas Hutang ni pun sangat bagus lah. Dia punya perkongsian berkenaan dengan pengurusan kewangan. So macam mana kita nak boleh misi bebas hutang? Sebab macam semalam Asia berkongsi dengan sahabat-sahabat berkenaan dengan bebas hutang versus bebas kewangan. So kita macam-macam mana pun, okey, kita naklah, kita sebagai orang biasa kan, kita rakyat marahan yang orang kata bukan dia dilahirkan dalam dulang emas, bukan dilahirkan dalam dulang emas kan. Macam contoh kata, kalau kata kita ni kerabat raja ataupun kerabat raja Brunei kan, so tak perlu nak fikir macam mana kita nak uruskan kewangan, sebab memang duit yang kita macam kata keturunan kita ada tak akan habis sampai berbila-bila, contohnya macam tu kan. So tapi kita ada pendapatan yang limited, tapi kita ada matlamat kita. So macam mana kita nak gunakan duit yang limited tersebut untuk kita boleh mencapai sebarang matlamat kita lah. So hari ni kita nak cerita salah satu daripada mindset orang kaya, iaitu matlamat. So matlamat ni, matlamat contoh ya dalam Asia punya perkongsian, matlamat berkenaan kewangan lah. So matlamat ni boleh, maknanya semuanya benda kita boleh set matlamat. Tapi contoh apa-apa matlamat pun, macam contoh kita kata kita nak ada rumah. Contoh kan, salah satu daripada matlamat hidup kita nak ada rumah, contoh nak ada rumah yang selesa. Tapi dengan kita nak ada rumah tu, memang kena perlukan kewangan. Apa-apa pun, contoh kita kata kita nak ada dari segi protection, contoh takaful kan, untuk takaful. So nak ada takaful tu kena ada duit. So memang apa-apa pun akan berbalik kepada wang. Wang kan. So macam mana kita nak menguruskan wang kita yang limited tersebut untuk kita dapat capai matlamat-matlamat kita. Okey. So maknanya apa-apa pun berlaku, memang kita perlukan wang lah. Memang wang bukan segalanya, tapi segalanya perlukan wang. Wang bukan segalanya, tapi segalanya perlukan wang. So kalau kita tak ada wang, boleh macam orang kata tak betul hidup lah kan. Sebab memang segalanya perlukan wang. Okay. So kita nak cerita pasal matlamat hari ni, matlamat kewangan kita. So apa matlamat kewangan kita? Apa matlamat kewangan kita? So itu first layer, kita kena tentukan, kita kena letak, kita kena buat, maknanya outline kan daripada awal. Okay. So yang pertamanya adalah
apa kita nak buat, kita bincang. Contoh kalau kata family, keluarga kan, kita dah berkeluarga, so kena bincanglah dengan suami apa nak buat dari segi matlamat kita ni, apa yang kita nak buat dalam hidup ni. Contoh kata contohlah kata kita nak ada pendapatan pasif daripada rumah, so kita kena beli rumah berapa biji untuk dapatkan pendapatan pasif. Contoh saya sekarang perlukan 5,000 untuk belanja satu bulan, contoh kan, untuk kehidupan saya 3 beranak contohnya, so saya perlukan 5,000 satu bulan. So macam mana kalau saya nak dapatkan pendapatan pasif satu bulan, saya nak ada 5,000 tersebut. Maknanya apa saya punya langkah-langkah saya, maknanya daripada matlamat tu apa tindakan yang saya perlu buat untuk dapatkan 5,000 secara pasif. Contoh tadi melalui hartanah. So berapa biji rumah yang saya kena ada. Contohnya kalau contoh pendapatan pasif daripada satu rumah 500, so saya kena ada 10 biji lah untuk dapat 5,000 satu bulan pendapatan pasif daripada hartanah. Contoh macam tu. So matlamat yang jelas. Bila kita ada matlamat tu, maknanya bila contoh kita kata kita nak pendapatan pasif 5,000 daripada hartanah. Contoh macam tu. So maknanya kita kena ada hartanah lah macam tu kan. So hartanah. So apa tindakan kita? Kita kena pergi carilah ilmu-ilmu berkenaan dengan hartanah untuk dapatkan rumah yang berkualiti yang boleh bagi kita passive income. Sebab tanpa ilmu, kalau beramailah orang yang dah terciduk dengan rumah ni kan, terciduk dengan rumah. Dia emas pun ramai orang terciduk, tapi dengan rumah pun ramai orang terciduk juga, walaupun dia adalah orang kata aset fizikal yang kita boleh nampak. Tapi kalau kita tak ada ilmu, memang boleh tersekat lah dekat situ kan. So maknanya kena ada ilmu lah apa-apa pun. Contoh saya berguru berkenaan dengan emas ni dengan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, mentor emas saya ni, mentor emas, dan dia jugalah mentor kewangan saya lah. So mentor kewangan maknanya saya berguru daripada beliau. So sebab alhamdulillah jadinya saya tak adalah kira macam orang kata kalau dari segi pelaburan emas tu terciduk dengan pelaburan emas. Contoh kata ada skim-skim sebelum ni yang baru lagi ni, tarikh tu satu kecilkan sikit 1 Oktober, baru dalam sebulan yang lepas kan, ini 1 November, sebulan yang lepas 3 mangsa sindiket pelaburan emas rugi 120,000. Sayang tak 120,000 duit kita? So maknanya kita kena ada matlamat yang jelas. Contoh kata kita nak ada emas contoh sebagai dana persaraan kan, contoh dana persaraan, so kita nak ada 1 kilo contohnya lah, ke harga sekarang hari ini 260,000. Sebabnya kenapa kena pilih, macam contoh saya kenapa saya pilih emas sebagai salah satu tools untuk saya dapat mencapai matlamat kewangan saya. Kenapa? Sebab tuan-puan boleh apply dalam kehidupan tuan-puan jugalah. Okey. So, maknanya salah satunya adalah kalis emosi. Kalis emosi maknanya bila tuan-puan simpan dalam bentuk emas, tuan-puan tak akan ingat figure yang ada dalam bentuk emas. Okey. So, dia banyaklah dia punya kelebihan. Contohnya satu, kalis emosi. Satu lagi kalis inflasi. Dia tak akan ditelan di inflasi lah. Okey. So, tapi dengan pelaburan emas ni, tuan-puan kena belajar lah. Tuan-puan kena belajar, kena dapatkan ilmu. Contohnya daripada buku ni lah. Buku Wang Emas Bertahan Ketiga Gawat ni. Tulisan mentor saya, Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i. So, kita tak akan terciduk lah dalam macam contoh pelaburan emas macam ni, yang memang akan merugikan kita lah long term kan. Okay. So, kita tak nak rugi 120,000. Jadi, saya ikut mentor, sudah tengok dia memang percaya dengan orang kata pelaburan dan juga simpanan emas dengan public gold. Jadi saya buat sedikit macam pembacaan melalui blog beliau, bukan blog satu blog saja, blog beliau dan tulisan beliau dalam FB. Jadinya saya nampak okey, public gold ni bagus, jadi saya pun ingin berkongsi dengan tuan-puan untuk nak menggunakan emas ni sebagai matlamat. Salah satu maknanya bukan matlamat, maknanya kita nak capai matlamat kita tu melalui emas, menggunakan tools emas. Okay. So macam contoh saya kata tadi kan, ada yang terciduk maknanya tanpa ilmu. So kita terus aja melabur tanpa kita ada ilmu dengan benda tu. Macam contoh tadi hartanah pun, kalau kita tak ada ilmu pun memang sangat berisiko lah. Hartanah lagi lah, kita contoh kita beli satu rumah bayar 30 tahun. So kalau dah terciduk tu 30 tahun lah kita akan merana nak kena bayar loan rumah tersebut. So memang sangat berisiko lah sebenarnya. Sangat berisiko emas ni. Hartanah. Tapi kalau emas,
berisiko juga, tapi kalau ada ilmu, boleh jadi dia akan banyak membantu kita. Okey. Dengan dia ilmu dia, macam contoh kata, maknanya kita kena ada sedikit ilmu untuk nak pastikan emas tu macam mana nak tahu emas tu yang tulen ataupun tidak lah. Maknanya contoh kalau macam contoh pelaburan macam ni, kita kena tengok lah. Contohnya dari segi dia kata satu, yang ini saya ingat 3 hari kot boleh dapat dalam 11% macam tu lah. Kalau pelaburan emas ni, ada kat bawah ke? Tak ada lah pula kat sini. Okey. So dalam ni ada saya baca, mana dalam 3 hari macam tu boleh dapat dalam 10%. So macam kalau macam tu, sebenarnya itu adalah tanda-tanda skamer lah. So dalam buku Mentor Emas saya ni ada diceritakan lah pasal benda tu. So kalau contoh yang memberikan pulangan emas sebenarnya, apatah lagi setinggi 3 hari boleh dapat 10%, sangatlah kita kena cabut, lari, angkat kaki cepat-cepat. Okey. So sebabnya apa? Sebabnya memang tak, kalau kita fikir secara logik, siapa nak bagi kita macam tu sekali punya keuntungan kan. So kalau kita jangan ada mindset orang kaya yang nak pelaburannya dapat dalam masa cepat sangat. Maknanya itulah itu bukan skim pelaburan, itulah skim lambat kaya lah. Maknanya sebab itu jadi rugi 120,000 kan. Dia bukan skim cepat kaya, tapi dia skim lambat kaya. Dia biar lambat tapi selamat kan. So itu memang skim lagi melambatkan kaya lah, meranapkan kaya. Sebabnya kita rugi, duit kita 120,000 kan, contoh yang itu tu. Okey. So kalau nak memang dapat income yang cepat, so memang caranya satu sahaja, melalui perniagaan. Kena buat bisnes. So Tuan Azizi Ali dalam buku ni, Jutawan dari Planet Jupiter, mengatakan, menulis bahawa kalau berdasarkan pengalaman dia lah kan, kalau nak dapat 200% satu tahun, sangat biasa kalau dalam bisnes. So kalau dalam pelaburan, tuan pun boleh dapat 10% dan ke atas satu tahun. So kalau kata yang tu tadi dia sebut dapat 10% 3 hari, tolong jangan percayalah. So ikutlah mentor-mentor. Contoh kata nak dengar saya punya perkongsian, saya berkongsi melalui pengalaman dan juga pembacaan saya lah, melalui mentor-mentor yang saya ikut ni lah. Okey. So maknanya janganlah kita nak terlalu cepat dapat untung sampai kita merugikan apa yang ada di tangan lah. Kalau kita tak ada ilmu, macam contoh kita hanya boleh simpan duit saja, sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus. Sebab ada kajian menunjukkan 8 daripada 10 orang tak boleh menyimpan wang. Contoh orang ni, dia dah ada, ini saya tak ingat, dalam 3 orang kot, 120,000 ni. Contohlah kita kata dalam 40,000 seorang lah kan, 3 orang. So, kalau seorang ni boleh simpan 40,000, sebenarnya dia dah bagus. Sebabnya 8 daripada 10 orang, maknanya 80% orang tak boleh menyimpan dalam wang. So, kalau orang yang boleh menyimpan dalam wang dah sangat bagus. Cumanya dalam wang, kalau contoh kita simpan dalam dalam contoh saving deposit biasa, sangat rugilah sebenarnya, sebab ia tak kalis inflasi. Tak sekali inflasi, maknanya dari segi return yang kita dapat memang tak akan dapat beat inflasi setiap tahun. Maknanya inflasi contoh kata 2%, 3%, sedangkan untuk simpanan akaun saving biasa sangat rendah lah dia punya pulangannya. Okey, contohnya. So contoh sekarang, apatah lagi sekarang contoh dalam ASB kan, dia dapat lebih bawah daripada 4%. So memang sangat tak, kalau dari segi pulangannya memang sangat kurang memberangsangkan lah. So itu yang Tuan Azizi Ali ni pakar kewangan dan juga pakar kewangan negara mengesyorkan kita menyimpan sebahagian daripada apa yang kita ada daripada dalam bentuk ASB, contohnya pelaburan dari ASB, tukarkan sedikit kepada dalam bentuk emas. Sebab emas dah membuktikan kuasanya memberikan pulangan lebih daripada 9.5% setiap tahun 10 tahun ke belakang. Okay. So maknanya kalau nak bid dengan ASB tu, macam dia tak boleh bid lah, maknanya memang confirm emas akan menang. Sebab yang tu lebih bawah daripada 4% kan, 4% So kalau yang emas boleh dapat beli bagi kita pulangan 9.5%,
kenapa kita nak simpan dalam bentuk ASB yang memang orang kata dah memang rendah tu. So sekarang, kalau tuan-puan tengok dari segi pembiayaan ASBF kan, sudah tak ramai kan, tak ada, macam tak banyak sangat lah. Mungkin tak, orang kata kadang-kadang je orang yang bercerita berkenaan dengan ASBF, sebab orang tahu macam orang kata salesman dia lah, seller ASB, maknanya orang yang mempromotkan ASBF ni tahu benda tu dia dah tak memberangsangkan dari segi pulangan. Okay. So kalau kata dari segi contoh emas, memang dia ada risiko, tapi dengan kita ada ilmu, contohnya sesi-sesi Asia berkongsi macam ni, memberikan sedikit ilmu berkenaan dengan emas kan. So tuan-puan boleh belajar. So daripada situ tuan-puan tahu apa emas yang terbaik untuk simpanan tuan-puan. So apa keadaan yang tuan-puan boleh gunakan emas, cara macam mana untuk tuan-puan menggunakan emas tersebut, apa condition yang kita kena jual, apa condition yang kita kena pajak. So dia punya tips adalah bila ada emas, kita ada wang. So sebab tadi kan berbalik kepada 8 daripada 10 orang tidak boleh menyimpan wang. Jadinya kita tak naklah kita jadi orang yang ada sedikit wang terus kita guna, ada sedikit wang terus kita guna. So kita tak akan capai matlamat-matlamat kita. Matlamat-matlamat kita. Contoh untuk matlamat persaraan, berapa yang kita nak ada contohnya? Kita nak ada 1 juta, sebab kan purata rakyat Malaysia, purata umur rakyat Malaysia ada dalam, kalau contoh yang data yang terkini daripada Jabatan Perangkaan, perempuan dia hayatnya adalah 77 tahun. So 77 tahun ni mendekati 80 tahun lah. So kalau yang lelaki dia rendah sikit lah, bawah daripada 77, tapi kita katalah 80 tahun kita punya hayat. So kita nak hidup lagi 20 tahun selepas kita bersara. So berapa kita punya keperluan setiap bulan untuk kita penuhi bila kita bersara. Sedangkan kita nak kan bersara dengan selesa lah, tanpa perlu memikirkan lepas kita bersara kita dah memang lagi pun tak fit untuk kerja kan. Tak fit untuk kerja, takkan kita nak kerja. So kalau kita boleh bersedia daripada awal, contohnya adik-adik yang baru mula belajar, baru habis belajar, adik-adik yang baru mula kerja, yang baru masuk umur 30, so sangat jauh lagi nak capai umur 60. So contoh baru umur 30, ada 30 tahun lagi boleh bersedia untuk nak hadapi umur 60. So 30 tahun banyak boleh buat bila ada matlamat tu. So itu the power of matlamat. Sangat penting kita ada matlamat, dan kena ubah tabiat dan sikap lah. Kalau contoh kita ada matlamat saja, tapi tabiat dan sikap kita tidak menjurus kepada untuk mendapatkan apa kita punya matlamat tersebut, memang ada belajar ilmu, maknanya penyelesaian teknikal pun tak akan berjaya lah. So kita kena ubah tabiat dan sikap. So saya suka dengar lah yang ada satu perkongsian daripada seorang mentor emas ni kan. So dia kata, saya cakap lah, dia cerita lah, sebabnya macam ada sesi live session ni, orang bertanya berkenaan macam mana dia nak strukturkan dia punya kewangan. Okay, so bila daripada cerita tu mentor emas, mentor kewangan ni cakap, so saya boleh bagi apa saja, banyaklah maknanya solution untuk nak strukturkan kewangan dia. Cumanya dari segi tabiat dan sikap dia tu, so dari segi tabiat dan sikap tu kita kena tukar daripada awal lah, tukar daripada sekarang. Maknanya bila contoh kita ada matlamat, kita buat matlamat kan. Contoh kita ada matlamat untuk dana persaraan, kita contoh katalah dalam bentuk duit kita nak ada 1 juta contoh. So kalau contoh kita nak ada untuk dana pendidikan anak-anak, untuk dana kesihatan, contoh dana nak pergi haji contoh kan. So kita tentukan sendiri berapa jumlah yang kita nak ada. So kalau contoh kita dah ada tu, tapi kita tak kuat dari segi tabiat dan sikap, tak boleh nak ubah tabiat dan sikap kita. Memanglah kita memang suka berbelanja, sebab fitrah manusia ni dengan wang memang akan suka nak belanja lah. Sebab tu saya sendiri suka, dan juga ramai orang yang dah simpan emas suka dan tahu dengan emas matlamat mereka untuk nak adakan persediaan bagi-bagi dana persaraan contoh apa semua tu lebih cepat bila mereka menyimpan melalui emas. Dah ramai orang berjaya. Tuan-tuan boleh saja search hashtag testimoni penyimpan emas. Sangat ramai. Ada seorang tu yang dia nak kahwin kan. Dia nak kahwin, tapi sebelum dia dikenal ilmu emas ni, cerita dia macam ni. Dia dah kerja 3 tahun
dia kerja 3 tahun, tapi dia tak kenal ilmu emas lah masa tu. So dia kerja tapi dia tak ada pun simpanan masa tu. Sebabnya ada duit saja, dia melaburkan dalam hobi dia lah yang dia rasa sangat berbaloi. Tapi bila dia kena ilmu emas, baru dia tahu sebenarnya dia ni panas tangan dengan duit. Jadi dia nak menyimpan melalui emas lah. Dan lepas pada tu disimpan-simpan, maknanya dalam masa setahun dia nak kahwin dengan simpanan emas tu, dia boleh maknanya dalam masa setahun saja dia menyimpan emas, dia boleh kahwin tanpa perlu ambil loan walaupun 1 sen. Sedangkan sebelum tu, sebelum dia kena ilmu emas, dia tak ada pun simpanan sedikit walaupun dia dah 3 tahun kerja. So memang sangat kata amazing lah bila kita kenal ilmu emas. Sebab emosi kita dengan emas, contohnya emas macam ni kan, emas pelaburan macam ni, ini 1 dinar. 1 dinar iaitu 4.25%. 1 dinar, ada gambar 1 kat situ kan. So 4.25% pula 4.25 gram. So berharga bernilai 4.25 gram 1 dinar ni. So harga contohnya, maknanya simpanan kita ada dalam ni 1,000 lah. 1,110 ringgit macam tu hari ini. Sebab hari ini harga emas sangat bagus lah, 261 berbanding dengan harga yang tertinggi yang pernah dicatatkan sebelum ni ada 304 ringgit. So dah bawah 40 ringgit lebih. So daripada harga tertinggi. So kalau tuan puan nak mulakan, sangat sesuai lah untuk mulakan. Daripada kita reward diri, contoh yang kita kata kita reward diri dengan benda-benda material lain, baik kita reward diri kita dengan tukarkan duit kita kepada emas. Duit kita tak habis, duit kita hanya dibenamkan dalam ni. Kan. So itu yang 4.25 gram. Mana saya punya satu lagi? Subhanallah. Ini. Okey, ini 10 gram. So 10 gram maknanya hari ni lebih kurang harga 2,600 lah. 2,600. So kat dalam ni 2,600. So kita tak nampak dalam bentuk wang. Jadi emosi kita stabil. So kita lebih cepat untuk capai matlamat. So maknanya dari segi dia punya dia punya flow dia, macam tipsnya nak capai ke matlamat. Contoh kata kita ada matlamat untuk kewangan. Contoh saya nak tunjuk ni satu je. Contohlah, ini contoh matlamat kan. Kita nak capai matlamat, contoh. Kita ada matlamat, contoh kata dana nak pergi haji, dana untuk pendidikan anak-anak kan. Contoh hari ni kan, baru start mula sekolah kan. Start mula sekolah, so kita hantar anak kita pergi sekolah. Kita pegang tangan anak kita sampai depan sekolah, kita hantar anak kita sekolah. Tapi, adakah kita bersedia untuk dana pendidikan mereka? Kalau kata contoh, tuan puan kata, saya memang tak mampu untuk nak adakan dana pendidikan anak-anak. Contoh kata, nak adakan 50,000 contohnya satu anak. Kalau lebih kurang sekarang, generalize boleh kata 50,000 tu kos-kos yang biasa boleh mencukupi lah. Okay? Dalam bentuk wang lah. So, kalau contoh kita convert dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas, maknanya contoh kata dalam 15 keping yang 10 gram ni, dia dah agak nilai dia agak mencukupi lah untuk pembiayaan pendidikan anak-anak. Kalau 15 keping ni dia dah bernilai dalam 40,000. Mungkin boleh tambah lagi lah kan, sedikit lagi untuk dapatkan 50,000 contohnya. So kat sini lebih kurang dia kata dalam 39,000 lah untuk 15 keping tu. So maknanya kalau contoh kata, saya tak mampu lah untuk nak simpan dana pendidikan anak saya. Saya rasa saya nak untuk dana persaraan saja. Tak apa, kita fokus saja dana persaraan. Maknanya kalau contoh kata untuk anak-anak ni, contoh kan. Contoh sekarang kan kita baru lepas balik raya kan. Balik kampung kan raya. Biasa kata saudara mara, contoh mak-mak saudara ke nenek-nenek saudara dia ke, nenek dia lagi lah kan, dah lama tak jumpa cucu, mesti ada bagi sedikit buah tangan kan untuk cucu-cucunya. So daripada kita kata tak apalah nak beli mainan ke, nak beli apa ke, gadget ke apa ke kan, daripada kita habiskan duit tu kat situ, apa kata kita ambil duit tu, tukarkan dalam bentuk emas untuk dapatkan sebagai sedikit dana pendidikan mereka. Walaupun mungkin kata tak mencukupi sepenuhnya, mungkin sebagai deposit untuk mereka nak yuran pengajian yang pertama ke kan, untuk nak beli barang-barang ke. So at least mereka ada. Dan tuan puan jangan dari segi inflasi, maknanya contoh kalau sekarang harga kos untuk satu-satu kos tu, satu-satu bidang, contoh kata 40,000 sekarang. So kalau contoh simpan dalam bentuk emas 15 keping yang 10 gram macam ini,
So disebabkan emas adalah kalis inflasi, maknanya bila kita puan-puan simpan benda macam ni 10 tahun lagi pun 39,000 tu harga dia akan meningkat dan akan boleh cover harga yang 40,000 sekarang. Percayalah. Sebab apa saya boleh kata macam tu? Sebabnya dah proven daripada zaman Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminta sahabatnya membeli seekor kambing dengan nilai emas 1 dinar, 4.25 gram. Dan sampai sekarang 4.25 gram ni nilainya boleh membeli seekor kambing sebab harga dia dalam RM1,100. So memang boleh beli seekor kambing. So maknanya dari segi nilai yang sama akan boleh membayar nilai yang sama sehingga bila-bila. So memang sangat berbaloi lah bila simpan dalam bentuk macam ni. Berbanding dengan contoh kita simpan dalam bentuk wang. Tapi kalau contoh tuan-puan ada skill, ada ilmu untuk kata contoh satu rumah satu anak. So itu pun bagus juga. Cumanya dia ada kelebihan dengan kekurangan dia sendirilah. Setiap pelaburan ni. Jadi apa yang tuan-puan lebih expert, tak apa, tak ada masalah, teruskan sahaja. Tapi contoh yang memang kan orang kata tak nak ambil banyak risiko. Sebenarnya emas ni risiko dia boleh kata zero. Sebab macam-macam mana pun value emas adalah bernilai. Orang tak pernah kata emas ni harga dia murah. Emas orang akan kata harga dia mahal sebab dia memang harga dia mahal pada setiap masa orang cakap. Tapi kita punya mindset lah untuk kita nak beli. Kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tahu contoh, dari segi contoh, bila harga rendah kita kata, oh ini bagus sebab saya boleh tambah saya punya simpanan emas dengan lebih murah, dengan lebih banyak. Maknanya bila contoh saya ada duit RM263, hari ni saya berdapat 1 gram lebih lah sebab hari ni 261. Contoh kata bila harga tinggi, tak apa, saya simpan juga. Tapi masa tu saya tahu saya punya nilai pelaburan saya dalam bentuk emas tu, nilai simpanan saya dalam bentuk emas dah meningkat. So kalau saya jual, saya lagi dapat harga yang lagi tinggi. So kita sentiasa gembira sebab kita ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita macam takut setiap masa lah. Takut setiap masa. Bila harga rendah kita kata, ish, rugilah pelaburan aku. Kan? Aku beli dulu tinggi contoh. Kalau harga tinggi, ish, macam mana nak beli, harga dah naik contoh. So memang kita akan fikir benda tu akan merugikan kita setiap masa bila kita tak ada ilmu. So itu pentingnya tuan-puan layari cari ilmu berkenaan dengan ilmu emas ni lah. Sebab ilmu emas yang paling senang lah untuk di-apply lah kepada setiap orang. Okay. So kalau kata saya tak ada duit, tak ada masalah pun sebenarnya. Saya tak ada duit macam tu nak. Ada seorang penyimpan emas saya, dia dah simpan sebelum tu. Lepas tu dia kata, sekarang saya tak ada duit untuk nak simpan. Saya hanya boleh spend RM50 saja kalau untuk nak simpan. Tak ada masalah, saya kata. So RM50 simpan dulu sendiri. Bulan depan tambah RM50 lagi. Jadikan 100. So nanti masuk dalam akaun emas gap tu. Sebab minimum hanya 100. So tak ada masalah pun kan. 2 bulan masuk 100. Maknanya setahun dia simpan 6 kali. So tak ada masalah. So siapa-siapa saja boleh menyimpan emas. Sangat senang. Contoh kata kita buat matlamat dan kita boleh cuba simpan melalui emas sebab dengan simpanan emas ramai orang dah berjaya sebab dia kalis emosi. Itu yang paling best sebenarnya. Kalis emosi. Cuba dengar saya punya perkongsian daripada mentor emas saya ni kan. Mentor emas saya ni berkenaan dengan macam mana dia boleh menyimpan emas dulu. Kejap je. Solusi masalah menyimpan. Pengalaman saya dah saya simpan emas, saya sampaikan pula ilmu emas sebab saya rasa ilmu ni, saya rasa selfish kalau saya tak share kepada orang. Sebab emas memberi impact yang besar kepada kewangan saya. Paling basic tuan-tuan ialah menyelesaikan masalah simpanan. Banyak orang mesti bertahun-tahun, pendapatannya banyak tapi simpanannya tak ada. Ini proven tuan-tuan. Simpanan tak ada, last sekali yang banyak yang jadi ialah masalah kewangan tu yang banyak, masalah hutang. Harta tak ada. Okey. Kan? Sebab tadi saya cakap kan? Tadi saya ada kod kan yang kajian melaporkan bahawa 8 daripada 10 orang tak boleh menyimpan melalui duit, melalui wang. Sebab tadi pun kan solusi. Jadi solution untuk kita nak capai matlamat kita lebih senang adalah melalui emas lah.
Okey. So dengan sedikit ilmu tuan-puan dah boleh menyimpan emas ni dan contoh kata kalau contoh lepas ni nak ada hartanah pun so boleh simpan dulu dalam bentuk emas untuk nak adakan deposit rumah contoh 3 tahun lagi sangat sesuai. Kalau contoh 2 tahun ataupun setahun macam agak berisiko, jadi saya tak sarankan lah. So ada juga condition, maknanya ada orang yang tak sesuai, tapi saya rasa kalau dari segi generalize tu semua orang sesuai simpan emas as long as dia ada duit yang tak digunakan lebih daripada 2 tahun, yang dia rasa dia tak digunakan masa 2 tahun, yang amat-lamat dia untuk lebih daripada 2 tahun. Okay. So kalau contoh kata tuan-puan nampak kepentingan ada matlamat dekat situ dan macam mana tuan-puan boleh mempercepatkan sampainya kepada matlamat kewangan tuan-puan melalui emas, so, boleh saja kongsikanlah saya punya perkongsian ni, saya punya FB live ni untuk orang lain pun ada ilmu yang dapat ilmu yang sama kan, sebab saya berkongsi berdasarkan pembacaan saya melalui buku-buku lah. So saya bukannya pakar, tapi saya belajar daripada pakar, so saya berkongsi supaya Allah tak tanya saya nanti di sana, kau ada ilmu tapi kau tak cerita kat orang lain. Sebab saya orang kata tidaklah bersocialize kat luar kan, so saya bercerita dengan kawan-kawan dalam FB lah. So sekarang pun ramai orang yang setiap masa, setiap hari kan scroll FB, so saya menggunakan media sosial yang digunakan oleh ramai orang, so saya berkongsilah sedikit ilmu yang saya ada. So kalau tuan-puan berminat untuk nak adakan matlamat dengan lebih cepat, nak capai matlamat kewangan tuan-puan melalui emas, boleh saja menghubungi saya lah. Okay, so Assalamualaikum, kita jumpa lagi nanti. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik lah untuk tuan-puan. Gembira tengok anak-anak pergi sekolah semua kan. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.